Video kali ini kita akan belajar tentang subtopik 6.2 iaitu refraction pada spherical surface. Refraction ini bermaksud pembiasan. Pembiasan cahaya. Okay, berbeza dengan reflection. Reflection, subtopik 6.1 adalah pantulan cahaya. Refraction adalah pembiasan cahaya. Beza antara pantulan dan pembiasan adalah sifat cahaya bagi pantulan, dia akan dipantulkan pada surface tersebut. Jadi cahaya tidak boleh menembusi cermin. Bagi pembiasan pula, cahaya tu boleh passes through the surface. Okay, jadi maksudnya kat situ surface tersebut boleh menyerap cahaya. So dia boleh membiaskan cahaya. So cahaya boleh pass through the surface. Itu adalah beza reflection dengan refraction. Okay, so objektif yang kita akan capai untuk 6.2 adalah kita akan menggunakan satu equation bagi spherical surface. Ini adalah equation bagi konsep pembiasan cahaya. Okay, jadi N1, N2 ini adalah refractive index bagi medium 1 dan medium yang kedua. U adalah object distance, V adalah image distance. Okay, manakala R ini adalah maksud dia radius of curvature. Okay, R ini maksudnya adalah radius of curvature. Okay, iaitu kelengkungan surface yang menyebabkan pembiasan. Okay, yang mana R ini terbahagi kepada dua convention, sama ada dia adalah positif R ataupun negatif R. Okay, jika R itu adalah positif, bermaksud pembiasan cahaya tersebut berlaku pada convex surface. Okay, dan jika R itu adalah negatif, bermaksud pembiasan cahaya itu berlaku pada concave surface. Okay, so kita akan start dengan case yang pertama, iaitu pembiasan cahaya yang berlaku pada convex surface. Okay, so kita akan wujudkan dua medium. Okay, disebabkan pembiasan berlaku pada dua medium yang berbeza. So, medium 1, okay, N1, sebagai contoh adalah medium udara. Okay, jadi N2 sebagai contoh kita ambil satu surface, convex surface, okay, yang mana mungkin dia adalah satu glass rod. Okay, so kita ambil satu contoh glass rod. Okay, so N2 ini adalah medium yang kedua, iaitu the glass rod. Okay, so kita akan lukiskan objek yang diletakkan pada udara. Okay, so kita ambil satu contoh, satu objek. Okay, so saya lukiskan contoh adalah satu bunga. Ini adalah objek kita. Okay, labelkan sebagai O. Okay, jadi kita nak menghasilkan pembiasan pada satu surface, convex surface. So, maksudnya our glass rod tu berbentuk convex. Okay, so ini adalah lukisan convex. So, convex tu maksudnya daripada pandangan from our point of view from the object position. So, this is our eyes. Okay, so daripada pandangan yang sama dengan the object, so kita akan nampak pembiasan tersebut berlaku pada converging surface. So, ini adalah convex surface. Okay, so this is our surface. Okay, yang mana glass rod ini berbentuk convex. Okay, so maksudnya kelengkungan surface ini pada pandangan mata kita adalah dia cembung ke arah mata kita. Okay, dia cembung ke arah mata. So itu adalah converging surface. Okay, so macam mana kita nak menggunakan formula yang diberi? Okay, so formula dia adalah, okay, formula bagi pembiasan cahaya adalah N1. N1 ni merujuk kepada air. N1 ni adalah refractive index. Okay, N1 ni maksudnya adalah refractive index 1. Okay, refractive index
bagi medium 1. Okay, medium 1 adalah medium yang mengandungi objek. Okay, jadi N1 ni merujuk kepada udara sebab bunga kita iaitu objek kita berada pada udara. So N1 ni adalah air. Okay, N1 bahagi U. Okay, U di sini adalah jarak antara objek kepada surface. Okay, so ini adalah U. Okay, jarak objek kepada surface. So surface ini jarak dia kepada objek O adalah object distance U. Okay, so maksud U adalah object distance. Okay, N1 medium yang mengandungi objek dan U tu adalah object distance. Okay, dan seterusnya rumus bagi refraction adalah N1 per U tambah dengan N2. Okay, N2 ni pula adalah refractive index bagi medium 2. Okay, so medium 2 ini adalah medium yang mengandungi image. Okay, bermaksud kat sini, bila mana objek diletakkan di depan glass rod, apa yang berlaku, cahaya akan incident. Okay, saya tunjukkan beberapa contoh incident ray. Okay, contoh dah daripada gambar bunga ni. Okay, so ni adalah incident ray. Okay, dan dia akan menghasilkan image di dalam glass rod. Okay, so bila dia berjumpa pada surface, kat sini akan berlaku pembiasan. Pembiasan daripada normal line. So normal line tu adalah tangent kepada the curve, maksudnya 90 degree daripada kelengkungan. Okay, so ni adalah normal line yang bergaris putus. So bermaksud jika berlaku refraction, so cahaya tersebut akan pass through the surface. Okay, jadi the angle of refraction, iaitu ini adalah incident angle, iaitu saya labelkan sebagai I. Okay, incident angle adalah sudut antara incident ray dengan normal line, iaitu bergaris putus. Okay, ini adalah incident angle I. Okay, dan bila berlaku pembiasan pada dua medium berbeza, so disebabkan N1 dengan N2 berbeza nilai, bermaksud sudut I tidak lagi sama dengan sudut refraction. Okay, jadi cahaya akan terbias. Dia tidak akan bergerak lurus, dia akan terbias, okay, dengan satu sudut. Okay, jadi sudut antara normal line dengan refracted ray, ini adalah refracted angle. Okay, ini adalah I, sudut incident. Ini adalah R, sudut refracted, R. Okay, jadi kat sini I dengan R tidak sama nilai. Okay, incident ray dengan refracted ray tidak sama nilai. Okay, kalau medium N2 tu lebih tumpat daripada medium 1, jadi sudut R lebih kecil daripada sudut I. Okay, dan sebaliknya. Okay, jadi kat sini poin yang saya nak cakapkan adalah N2 ni adalah merujuk kepada medium yang mengandungi image. Okay, sebabkan pembiasan berlaku di dalam glass rod, okay, kat sini akan terhasillah image bagi bunga tadi. Okay, so refracted ray ni akan menghasilkan image di dalam glass rod. So ini adalah image bunga. Okay, so saya labelkan sebagai I. Okay, so N2 ini merujuk kepada medium of the glass rod. Okay, dan rumus seterusnya N1 per U tambah N2 per V. Okay, so V pula merujuk kepada jarak antara image kepada surface. Okay, so pembiasan berlaku start daripada surface. Okay, pembiasan cahaya berlaku pada surface. So daripada surface kepada image yang terhasil, ini adalah image distance V. Okay, so V ni maksudnya adalah image distance. Okay, so then sama dengan N2, okay, tolak dengan N1, hasil tolak 2 refractive index.
Okay, bahagi dengan R. Okay, R di sinilah merujuk kepada radius of curvature. Okay, R, radius of curvature. Okay, R ini bergantung kepada surface. Okay, jadi dalam contoh yang pertama ni, kita wujudkan glass rod yang mempunyai convex surface. So, daripada pandangan mata kita, kecembungan dia adalah ke arah mata kita. So, ni adalah convex surface. So, di sini kita wajib gantikan R tu adalah bernilai positif. Okay, gantian R dalam rumus adalah positif R. Okay, so saya ambil beberapa contoh. Contoh sebenar, katakan dalam soalan diberi object distance adalah contoh dia adalah 5 cm. Okay, katakan kita letakkan satu bunga di hadapan glass rod pada jarak 5 cm. Okay, dan katakan the radius of curvature, maksudnya kelengkungan glass rod kita, okay, katakan contoh nilai dia adalah 2 cm. Okay, dan the refractive index, okay, N1 adalah udara, di mana nilai refractive index bagi udara adalah sentiasa 1.00. Ini adalah satu factual number. Okay, dan katakan glass rod kita medium yang lebih tumpat, maksudnya nilai dia lebih besar. So, katakan nilai N2 dia adalah 1.50. Okay, jadi dengan 4 nilai yang diberi, soalan ni adalah untuk kita mencari image distance yang terhasil dalam konsep pembiasan. Okay, so calculate image distance, iaitu V. Okay, jadi dengan menggunakan rumus refraction, iaitu N1 per U, so kita akan masukkan N1 per U tambah N2 per V sama dengan N2 tolak N1 bahagi dengan R. Okay, kita gantian N1 ni adalah medium yang mengandungi objek, okay, iaitu udara. Okay, dan object distance adalah 5. Kalau kita nak biarkan sebagai sentimeter pun tiada masalah, sebab jawapan akhir tu kita akan letak pada sentimeter juga. Nak tukar pada SI unit pun tiada masalah. Okay, N2 tu adalah medium yang mengandungi image. So, pembiasan berlaku di dalam glass rod. So, maksudnya N2 tu adalah refractive index bagi glass rod. Okay, dan V nilai yang kita nak cari. Okay, N2 tu adalah 1.5 tolak dengan 1.0. Okay, dan R ini adalah radius of curvature. Jadi, ini adalah contoh bagi convex surface. So, daripada pandangan mata kita, kita nampak objek tu terbias pada convex surface. Okay, maksudnya R di sini adalah positif R. Okay, iaitu positif 2. Okay, dan sekali lagi saya biarkan dalam unit sentimeter. Okay, so then kita boleh tekan nilai kalkulator untuk kirakan apakah image distance yang terhasil dalam unit sentimeter. Okay, so ini adalah cara untuk kita menggunakan rumus pembiasan cahaya. Okay, so untuk contoh yang kedua, saya akan adakan pula concave surface. Okay, apa contoh gambar rajah untuk concave surface pula? Okay, dia similar sangat dengan convex surface. Cuma beza untuk concave surface adalah objek tersebut terbias pada permukaan concave. Okay, so kita lukiskan semula bunga tadi. Okay, so our object. Okay, so labelkan sebagai O. Okay, jadi our object terbias pada permukaan yang concave. Okay, so daripada pandangan mata kita, okay, so kita nampak bunga ini, incident ray dia akan berjumpa dengan concave surface. Okay, contohlah ini adalah gambar rajah glass rod yang berbentuk concave surface. Okay, so this is the glass rod. Okay, so N2 ini merujuk kepada the glass rod yang berbentuk concave surface. So, cahaya itu terbias pada concave. Okay, dan
bunga tu objek berada pada medium, okay, contoh adalah medium udara. Okay, so sama sahaja konsep yang kita dah bincangkan. Okay, yang mana jarak daripada objek kepada surface ini adalah object distance U. Okay, manakala image terhasil di dalam glass rod. Okay, so ni adalah image. Saya labelkan sebagai I. Okay, jadi jarak daripada image kepada surface itu adalah image distance. Okay, iaitu V. Okay. So bila kita gantikan dalam rumus refraction, okay, N1 ini merujuk kepada udara bahagi dengan U. U ni adalah object distance. Okay, tambahkan dengan N2 iaitu the glass rod. Okay, bahagikan dengan image distance iaitu V. Okay, sama dengan hasil tolak 2 refractive index. Okay, N2 tolak N1. Okay, bahagi dengan R. Okay, yang bezakan untuk R di sini adalah kali ini R ini adalah negatif. Okay, sebab pembiasan cahaya, okay, bila mana objek ini menghasilkan image, pembiasan cahaya tu berlaku pada concave surface. Okay, so objek tersebut terbias pada concave surface. So di sini R ini adalah negatif. Okay. Dan jika diberi nilai-nilai N1, U dan nilai R, okay, contoh soalan tu minta adalah image distance, so boleh gunakan rumus pembiasan untuk kirakan nilai V tersebut. Okay. So, apa pattern soalan yang lain selain daripada pattern yang kita dah bincangkan? Okay, jadi kat sini kita juga boleh letakkan sebenarnya objek tu pada water. Okay, maksudnya medium N1 tu kemungkinan bukan pada air, pada udara, tapi adalah pada air, iaitu water. Okay, so contoh saya ambil case convex, okay, sebagai contoh sahaja. Okay, okay, katakan kita ada satu aquarium. Okay, saya lukiskan. Okay, contoh ada satu aquarium. Okay, so ni adalah aquarium yang berbentuk glass sphere. Macam bentuk bulat. Okay, sfera. Okay, so ini adalah aquarium. So aquarium ni dipenuhkan dengan air. Okay, so dalam ni ada air. Okay, so then ada ikan yang berenang di dalam air tersebut. Okay, so ni adalah ikan. Okay, so our fish tu adalah objek. Okay, so saya labelkan sebagai O. Okay, so konsep pembiasan sekali lagi berlaku di sini. Okay, jadi kalau kita pandang daripada luar aquarium, okay, so kita kan saya pandang daripada sisi ni. Okay, so ni adalah our point of view. Okay, jadi macam mana kita nak menggunakan konsep pembiasan? Okay, jadi kita kena kenal pasti dalam rumus yang kita dah bincangkan, N1 per U tambah N2 per V dan sekian-sekian, kita akan tengok satu persatu. Apakah N1, apakah U? Okay, jadi tengok dulu N1. N1 itu maksudnya adalah refractive index of medium 1. Okay, medium 1 adalah medium yang mengandungi objek. Okay, jadi kalau tengok kat sini, dalam contoh ini, our objek adalah ikan. Okay, jadi maksudnya ikan ini berada dalam air. So, automatically N1 tu adalah refractive index air. Okay, sebab objek kita berada dalam air. So, maksudnya kat sini, pembiasan tersebut iaitu incident ray, okay, adalah
daripada objek kepada surface. Okay, so katalah ini adalah contoh incident ray kita. Okay, incident ray itu adalah daripada objek kepada surface. So, incident ray ini berlaku dalam air. Okay, so itu adalah N1. So, N1 ni merujuk kepada refractive index bagi air. Okay, so seterusnya, rumus ni juga adalah N1 per U. Okay, U ini maksudnya adalah object distance. Okay, object distance adalah jarak antara objek kepada surface yang dia terbias cahayanya. Okay, jadi daripada jarak ikan kita, okay, ini ikan kepada surface, iaitu this surface. Sebab kita nak pandangan daripada kiri kan. Kalau pandangan daripada kanan, kita lukislah di bahagian kanan sini. Okay, so kita bergantung pada our point of view. Okay, so jarak daripada objek ikan kepada surface ini adalah object distance, U. Okay. Plus N2. Okay, N2 di sini adalah refractive index of medium 2. Okay, medium 2 adalah medium yang mengandungi image. Bermaksud refractive index berlaku. Okay, jadi kalau kita teruskan perjalanan incident ray tadi, okay, so incident ray tadi bila daripada objek berjumpa dengan surface, apa yang berlaku? Dia akan terbias. So, pembiasan berlaku di surface ini. Okay, so dia akan terbias. So, refracted ray akan terbias. Dia akan masuk ke dalam mata. Ini adalah lakaran sahaja. Okey, dia taklah bergaris lurus sebenarnya. Dia akan melengkung sebabkan pembiasan dia akan menyebabkan incident and refracted angle tu berbeza nilai dia, I dengan R. Okey, jadi ini adalah normal line. Okey, so incident ray I dengan refracted angle R, incident angle I dengan refracted angle R berbeza nilai sebab pembiasan berlaku. Okay, jadi kalau tengok pada refracted ray, iaitu garis pembiasan ini daripada surface pergi ke mata, di mana ray ini berlaku di udara. Okay, so N2 ini adalah refractive index udara. Sebabkan refracted ray ni berlaku pada udara. Incident ray pula berlaku dalam air. Okey, maksudnya garis yang warna kuning ni incident ray dalam air, tapi refracted ray dalam udara. So maksudnya N2 di sini adalah merujuk kepada udara. Okey, N1 ni adalah air. Water. Okey, dan V pula adalah jarak daripada surface kepada image. So, kalau kita tengok ikan, semestinya image ikan akan terhasil di dalam mata kita. Okey, iaitu di dalam kornea kan. So, kalau kita nak nampak image ikan tu, pandangan, so maksudnya image ikan tu terhasil di dalam kornea kita. So, tak perlulah saya lukiskan. So, image tu dalam pandangan mata lah, dalam kornea mata kita. Okay, jadi jarak daripada surface kepada pandangan mata kita, iaitu kedudukan mata kita, ini adalah V, iaitu image distance. Sebab image ikan terhasil di dalam mata kita. Itu adalah V. So, V di sini adalah basically adalah jarak antara kita kepada surface of aquarium. Okay. Bukan jarak daripada kita kepada ikan ya. Jarak kita kepada surface. Sebab pembiasan berlaku daripada surface kepada image. Okay, dan sama dengan hasil tolak 2 refractive index. So, N2 tolak dengan N1. Okay, bahagi dengan R. Okay, R di sini merujuk kepada radius of curvature. Okay, jadi perhatikan objek yang terbias pada surface, macam mana pembiasan tersebut berlaku. So, daripada objek, dia pembiasan berlaku pada concave surface. Okay, sebab apa? Sebab ikan tadi, kalau tengok pada gambar rajah, ikan, ini adalah objek kita, dia terbias
Maksudnya incident ray yang dilukiskan, yang berwarna kuning tadi, ini adalah incident ray. So incident ray daripada objek kepada surface, surface tersebut adalah concave surface. Bermaksud cahaya terbias pada concave surface. So ini adalah negative R. Okey, maksudnya kat sini saya boleh ubah perkara ni. Contoh yang ketiga bukan convex surface tetapi adalah concave surface. Okey, so ini adalah konsep untuk menggunakan rumus pembiasan cahaya. Okey, now kita katakanlah kita bagilah beberapa nilai. Okey, nilai sebenar, contoh sahaja. Okey, given U iaitu object distance, maksudnya jarak daripada ikan kepada surface. Okey, katakanlah nilai dia adalah 3 cm. Okey. Dan katakanlah nilai image distance iaitu our position kepada aquarium, contoh nilai dia adalah contoh 15 cm. So maksudnya kita berdiri sejauh 15 cm daripada aquarium. Okey, dan refractive index air ini adalah fakta 1.33. Okey, dan sebab dia lebih tumpat daripada udara 1.00, so air lebih tumpat, so 1.33. Okey, dan manakala N2 adalah udara kurang tumpat, so 1.00. Okay, so soalan dia adalah kirakan radius of curvature bagi concave surface, iaitu bagi aquarium. Okay, so maksudnya kita akan gantikanlah sahaja nilai N1 U V dalam rumus. Okay, so N1 1.33. Okay, U adalah object distance iaitu 3.0. Okay, N2 adalah refractive index yang terhasil image iaitu 1.00. Okay, dan image distance adalah 15. Okay, sama dengan 1.00, tolakkan dengan 1.33. Okay, dibahagi dengan R. Okay, dan kat sini kita akan tekan calculator, kita akan dapat satu nilai R yang bernilai negatif. Okey, wajib kita akan dapat nilai R yang bernilai negatif sebab kes kita pembiasan cahaya berlaku pada concave surface. So logiklah jawapan R kita adalah negatif. Okey. Kalau dapat R tu positif, maksudnya something wrong somewhere. Maksudnya kita punya refractive index tu yang salah nilai. Okey, so nilai R yang akhir mestilah negative answer. Okey, kalau dapat R yang positif, maksudnya kita tersalah pada gantian refractive index. Okey. So ini adalah contoh untuk kita menggunakan rumus pembiasan. Okey, so kita akan tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh exam question. Okey, example 1, diberi satu cylindrical glass. Okey, this is our glass. Okey, gelas ini berada pada udara. Okey. Dan gelas ini mengandungi refractive index 1.52. Okay, so itu adalah nilai N. Okay, jadi kita akan 1N is ground to hemispherical surface dengan radius R 3 cm. So diberi radius of the glass tu adalah 3 cm. So jarak daripada pole iaitu P kepada center of curvature of the glass, ini adalah radius 3 cm. Diberi juga refractive index bagi udara adalah 1.00. So soalan tu minta adalah cari position image yang terhasil pada axis of the road 10 cm to the left of the pole. Maksudnya kita letakkan objek iaitu O, daripada jarak pole iaitu P, jarak tu adalah 10 cm. So ini adalah U. Okay, iaitu image object distance. So kita akan keluarkan information. Okay, apa information yang kita dah diberi dalam soalan adalah first thing first is 10 cm. So itu adalah U. Okay, so given U iaitu object distance adalah
10 cm. Okey, lagi kita diberi refractive index. Okey, N1 ni adalah refractive index yang mengandungi objek iaitu air. So air tu adalah 1.00. So ni adalah refractive index medium 1 iaitu udara. Okey, manakala image terhasil di dalam gelas, so refractive index gelas diberi adalah 1.52. Okey, so kita nak cari nilai V. Okey, jadi kita akan gunakan rumus pembiasan. Okey, dan lagi satu information kita beri adalah R. Okey, R ini adalah radius of curvature. Jadi untuk kita tentukan sama ada positif ke negatif, kita tengok pada objek. Okey, objek kita terbias pada surface convex. So automatic R adalah positif. Okey, sekali lagi saya ulang. Kenapa R tu positif? Sebab ini adalah objek. So objek kita terbias pada surface convex. So automatic R dia adalah positif. Okey, so kita masukkan nilai. Okey, N1 adalah 1, U adalah 10. Okey, N2 adalah 1.52. Okey, dan kita nak cari nilai V. Okay, N2 1.52, N1 adalah 1. Okay, dan bahagi dengan R adalah positif 3. Okay, now kita tekan sahaja calculator, kita dapat image distance. So image distance supposedly dapat jawapan positif 20.7 cm. Okay, so ini adalah cara untuk kita gunakan rumus pembiasan dalam soalan exam yang sebenar. Okay, dan nilai 20.7 cm ni adalah jarak daripada surface. So tengok pada gambar rajah. So jarak pada surface kepada image ini adalah V kita, iaitu 20.7 cm. Okay, so nilai positif V tu menunjukkan this is the real image yang terhasil. Okay, ini just extra knowledge. Okay, real image yang terhasil. Okay, maksudnya image ni terhasil di belakang surface. Okay, at the back of surface. Okay, so ini adalah front of surface, iaitu ada objek kita, dan the back of surface ni adalah di dalam gelas. Tu maksudnya adalah positif 20.7 cm. Okay, so kita teruskan dengan example yang seterusnya, example yang kedua. Ini juga adalah soalan exam sebenar. Okay, so kita letakkan satu objek O. Okay, so letakkan objek tu 20 cm daripada surface P. So ni adalah object distance. Okay, so kita boleh keluarkan information yang pertama, iaitu object distance. Okay, dan diberi glass sphere, radius dia adalah 5.0 cm. So itu adalah R. 5.0 cm. Okay, jadi kat sini untuk kita tahu positif ke negatif, kita akan tengok objek kepada surface yang terbias. Okay, jadi daripada objek, okay, saya akan highlightkan. So ni adalah objek. Okay, so surface incident ray tu terbias di sini dulu pada surface yang pertama di bahagian kiri glass field. Jadi tu adalah convex surface. So dia akan jadi positif 5. Okay, dan diberi juga refractive index 1.63 tu adalah refractive index the glass. Okay, jadi incident ray, okay, incident ray adalah berlaku di udara. So maksudnya N1 tu adalah air, udara. Okay, refractive index bagi udara adalah 1.0. Okay, dan N2 adalah refractive index bagi medium 2, iaitu medium 2 yang mengandungi refractive ray, iaitu image, iaitu glass sphere. Okay, so the glass sphere adalah 1.63.
Okey. So, soalan A, kirakan position of image iaitu nak cari nilai V formed by the surface P of the glass sphere. Okey, maksudnya surface yang pertama yang pembiasan tersebut berlaku, kita nak cari image yang terhasil. Okey, jadi kita akan gunakan rumus pembiasan. Okey, masukkan nilai. N1 adalah refractive index yang mengandungi objek, iaitu udara. Okay, U adalah object distance, okay, iaitu 20 cm. Okay, N2 adalah medium 2, refractive index medium 2, iaitu glass. Okay, dan V yang kita nak kirakan. So, hasil tolak 1.63 dengan 1. Okay, R ini adalah convex surface. Okay, so dia akan jadi positif R. So, gantikan positif 5. Okay, so kita dapat nilai V. Okay, supposedly kita tekan kalkulator dapat positif 21.5 cm. Okay, so ini adalah cara nak jawab soalan A. Okay, kalau kita tengok pada jawapan 21.5, okay, kalau kita lakarkan, manakah 21.5 tu semestinya adalah jarak daripada surface yang berlaku pembiasan tadi, iaitu daripada P. Okay, jarak dia 21.5 maksudnya dia akan terhasil di luar glass sphere. Mungkin di sini. Okay, so ini adalah 21.5 cm. Okay, ini adalah image 1. Okay, image 1 iaitu I1 berlaku hanya baru pada surface 1 sahaja. So, yang berwarna kuning ini adalah surface 1. Saya labelkan 1. Okay, so now bila kita tengok pada soalan B pula, dia minta apakah position of the final image formed by the glass sphere. Okay, bila dia rujuk pada final image, sebenarnya ada dua pembiasan yang telah berlaku. Okay, I1 ini bukanlah image akhir. Kenapa? Sebab sebenarnya second refraction, pembiasan yang kedua berlaku pada surface yang kedua. Sebab glass sphere ni dia ada dua surfaces. Okay, so saya akan lakarkan dengan highlight warna hijau. Okay, ini adalah surface yang kedua. Okay, sebab glass sphere ni dia ada dua surface, depan dengan belakang. Okay, jadi pembiasan yang kedua sebenarnya berlaku pada surface yang kedua. Okay, so untuk kita kirakan apakah final image yang terhasil untuk surface yang kedua, sekali lagi kita akan gunakan formula yang sama. Okay, iaitu N1 U, N2 V sama dengan N2 tolak N1 bahagi R. Okey, tapi hati-hati dekat sini, kali ini image 1 yang terhasil pada surface P, surface 1 yang berwarna kuning tadi, okey, jarak dia daripada surface 2 yang berwarna hijau ini bukan lagi 21.5. Okey, jarak dia adalah 21.5 tolak dengan 10 cm. Okay, so saya gunakan color hijau. Okay, so kali ni object distance adalah jarak daripada image 1. Image 1 tadi akan jadi objek untuk second refraction. Okay, jadi ini kali ni adalah U2. Okay, ini adalah U yang baru, object distance yang baru. Okay, jadi untuk tahu object distance yang baru, kita perhatikan jarak 21.5 ni adalah daripada P kepada I1. Okay, dan jarak daripada P kepada diameter ini adalah 10 cm. Okay, jadi U adalah 21.5 tolak dengan 2 kali 5 cm, iaitu 21.5 tolak dengan 10 cm.
So nilai U adalah 11.5. Okay, so apa yang kita tahu kaitan antara U, sebelum kita masukkan nilai, nak tahu nilai U kan? Okay, so U ni maksudnya adalah object distance. Okay, so object distance adalah 21.5, iaitu jarak image distance yang kita dapat pada jawapan A tadi. Okay, ditolakkan dengan 2 kali radius. Okay, iaitu P kepada surface 2. 2 kali radius adalah 10 cm. So, dapat jawapan sebagai 11.5. Okay. Tetapi, hati-hati dekat sini sebab sebenarnya objek satu adalah virtual object. Okay, objek satu adalah virtual object sebabkan image yang satu tadi yang terhasil ini adalah bersifat sementara. Okay, image satu yang terhasil pada pembiasan satu, dia akan menjadi virtual object untuk surface kedua. Okay, jadi kat situ kita perlulah letakkan negatif untuk nilai U. Okay, U adalah negatif 11.5. Okay, kenapa U negatif? Sebabkan image satu, iaitu image satu yang terhasil pada pembiasan satu tadi become virtual object. Okay, untuk pembiasan pada surface yang kedua. Surface yang kedua adalah surface yang berwarna hijau. Okay, so sebab tu kita letakkan negatif. Okay. Next, N1 pula. Okay, N1 di sini adalah refractive index yang mengandungi our object. Okay, so sama macam atas tadi, so our image yang terhasil adalah dalam gelas. So ini adalah N1 ni adalah di dalam gelas. Okay, so ini adalah merujuk kepada gelas. Refractive index bagi gelas. So automatically N2 ni adalah refractive index bagi udara. Okay. Dan the last but not least is R. Okay, R ini adalah radius of curvature. Okay, jadi kalau kita perhatikan pada gambar rajah, image satu yang menjadi virtual object, sekarang dia akan terbias pada surface 2. Surface 2 yang berwarna hijau adalah berbentuk concave. Okay, ibarat seperti dia adalah terbias pada concave surface. Okay, jadi kita akan letakkan negatif. Okay, negatif R. Okay, now kita akan masukkan semua nilai yang ada. Okay, N1 adalah refractive index bagi gelas, iaitu 1.63. Okay, U kita dah keluarkan tadi adalah minus 11.5. Okay, N2 adalah udara 1.0. Okay, dan V yang kita nak kirakan final image. Okay, N2 1.0 tolak dengan N1 adalah 1.63 bahagi dengan R is negatif. Okay, radius dia masih sama iaitu 5. Okay, so put all the values dalam calculator. So kita dapat the final image V adalah supposedly dapat jawapan positif 3.74 cm. Okay, so apa maksud nilai positif 3.74 cm? Ini maksudnya karakteristik image tu adalah real image. Okay, dan real image tu adalah di belakang second surface, at the back of
second surface yang berwarna hijau.